Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sahabat-sahabat saya, ahli-ahli Parti UMNO dan Barisan Nasional serta rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana yang saudara-saudari lihat sekarang ini, saya sihat macam biasa. Saya faham dan sedar ramai yang tertanya-tanya, bimbang dan khawatir tentang keputusan Mahkamah Tinggi berhubung kes SRC yang dijatuhkan terhadap saya minggu lepas. Jadi, saya ingin gunakan peluang ini untuk menjelaskan sikit sebanyak dari sudut pandangan saya sendiri. Kita percaya keputusan yang diambil oleh seorang hakim ini sebenarnya membuka ruang yang lebih besar kepada saya untuk membersihkan nama saya melalui proses rayuan. Kita juga yakin dengan proses Mahkamah Rayuan yang melibatkan 3 atau 5 hakim yang bijaksana. Sebagaimana yang dijelaskan peguam saya pada sidang media selepas keputusan Mahkamah Tinggi minggu lepas, kita percaya hakim telah melakukan kekhilafan dari segi undang-undang semasa membuat keputusan. Antaranya, hakim memberitahu bahawa tiada keperluan untuk membuktikan niat jahat atau criminal intent, dan juga tiada keperluan untuk menunjukkan bahawa wang dalam akaun saya adalah benar-benar berasal dari kuat. Hakim juga menyatakan bahawa beliau tidak percaya wujudnya derma daripada kerajaan diraja Arab Saudi kepada saya. Sedangkan ini bertentangan dengan kenyataan-kenyataan saksi dari segi pengurusan bank serta pegawai kanan SPRM sendiri yang mengesahkan dalam mahkamah bahawa ratusan juta ringgit pernah dibayar dari akaun bank milik Menteri Kewangan Arab Saudi terus ke akaun di bawah nama saya. Semasa menjatuhkan hukuman, hakim menjelaskan bahawa pihak pendakwa raya juga tidak pernah membuktikan wujudnya niat jenayah untuk menyalahgunakan wang bagi perbelanjaan peribadi apabila hakim menyebut bahawa lebih 99% daripada wang yang dibelanja dari akaun di bawah nama saya adalah untuk perbelanjaan CSR dan kegiatan politik. Bagaimanapun, saya diarahkan untuk membayar denda sebanyak 210 juta ke atas 42 juta yang diterima, di mana 99% dibelanjakan untuk tujuan CSR, iaitu RM5 untuk setiap RM1 yang dibelanja, dan hakikatnya ianya bukan perbelanjaan peribadi. Seperti saya nyatakan tadi, mahkamah sendiri telah mengesahkan 99% bukan untuk perbelanjaan peribadi. Misalnya, transaksi yang terlibat dalam kes SRC ini termasuk sumbangan saya sebanyak RM400,000 kepada rumah penyayang Tun Abdul Razak di Pekan untuk kegunaan harian menjaga anak-anak yatim dan kos persekolahan mereka. Dan sebab sumbangan itu, saya dihukum denda 2 juta kerana sumbangan RM400,000 untuk keperluan anak-anak yatim dan kos persekolahan mereka. Saya dihukum kerana membuat kebajikan menjaga anak yatim dan persekolahan mereka. Saya juga dikenakan denda 3.25 juta kerana pernah menghulurkan sumbangan RM650,000 kepada UMNO Johor, Pulau Pinang dan Kedah bagi melaksanakan program-program kebajikan mereka. Banyak lagi contoh-contoh perbelanjaan seperti ini yang bukannya untuk kepentingan peribadi ataupun untuk keselesaan hidup saya, tetapi untuk tujuan rakyat dan untuk parti. Sebab itu ramai yang berjumpa saya untuk menyampaikan salam serta menyuarakan sokongan mereka
selepas keputusan hakim diumumkan, berpendapat saya telah berkorban dan dikorbankan selepas saya dijatuhkan hukuman yang amat dahsyat ini. Berdasarkan sokongan dan dukungan padu kepada saya serta beri teguh atas kebenaran, saya berikrar akan terus berjuang menentang keputusan yang amat tidak adil ini. Saya akan memanfaatkan sepenuhnya proses perayuan ini dengan penuh keazaman dan saya akan terus melawan dan berjuang demi rakyat. Yang pokoknya, saya tidak pernah minta maupun ditawar 42 juta sebagai rasuah. Pihak pendakwa rakyat tidak mengemukakan sekelumit bukti pun untuk mengesahkan perkara ini berlaku. Sebab itu, saya telah berani melafazkan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi di atas hakikat dalam mahkamah bahawa saya tidak pernah meminta maupun ditawarkan jumlah tersebut. Saya berdoa semoga hakim-hakim di Mahkamah Rayuan akan menggunakan kebijaksanaan mereka apabila membuat keputusan nanti demi prinsip keadilan. Demikian sikit sebanyak penjelasan saya buat ketika ini. InsyaAllah jika diizinkannya, kita akan bersua lagi pada masa akan datang. Kepada Allah saya berdoa, memohon diberikan keadilan untuk saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.